KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua yang menonton teras di Didik TV KPM. Apa khabar anda semua? Diharapkan semuanya sihat dan ceria serta bersemangat untuk kelas kita pada hari ini. Suka Nisa nak ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Pakai pelitup muka sekiranya keluar rumah dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu sanitasi tangan kita. Baiklah, satu lagi kelas hari ini di slot teras di mana kita akan belajar mata pelajaran pendidikan moral. Tapi kat mana cikgu saya ya? Jom kita tonton profil beliau. Dah pukul berapa ni? Mana Nisa ni? Banyaknya barang. Ada headphone, itik. Ni apa? Oh, arnab. Dan juga badak. Apa Nisa nak buat ni ya? Ada mic juga. Wow, tak ada orang ni. Nantilah saya nak nyanyi satu lagu lah. Test mic, test mic. 1, 2, 3. Badak, dak, dak, dak. Itik, 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 itik. Arnab, 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 nap, nap, nap. Boleh beradab sopan. Siapa yang nyanyi tu? Siapa yang nyanyi tu? Assalamualaikum, selamat pagi. Hai Nisa. Cikgu Azmarina. Saya menyanyi sebab saya cari Nisa tadi tak jumpa. Ingatkan siapa tadi dari jauh saya dengar badak, 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 dak, dak, dak. Nak tahu tentang lagu itu. Jom kita persilakan Cikgu Azmarina Abdul Samad. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam dan khabar baik. Ini dia cikgu kita dari SK Putrajaya Presin 82 kawan-kawan. Dan seperti Nisa telah sebut tadi, kita akan belajar pendidikan moral. Cikgu, hari ini sebelum kita mulakan kelas, saya nak jemput kawan-kawan dulu. Boleh cikgu? Boleh. Macam seronok je lagu tadi. Nanti mungkin kita akan nyanyi sama-sama. Betul tak cikgu? Okey, boleh. Boleh. Baiklah, mana kawan-kawan saya? Kita jemput mereka dahulu untuk masuk ke kelas bersama-sama dengan kita. Hai semua, selamat pagi. Salam sejahtera. Hai, nampak bersemangat semua. Wah, semua dah sarapan ya? Kalau dah sarapan, dah bersedia, bagi double thumbs up macam ni boleh? Ya, semua dah bersedia. Logan kenapa? Tak makan lagi? Tak. Okey, tak apa. Kita mulakan kelas kita. Kita akan berkenalan dahulu dengan mereka. Memandangkan, Logan lapar lah. Tak bersedia untuk kelas kita. Minta Logan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Logan. Salam sejahtera, nama saya Suhaibul Logan. Boleh panggil saya Logan. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 82. Baik, terima kasih Logan. Seterusnya kita ada rakan kita yang bernama Navin. Silakan Navin. Hai, nama saya Navin Roshan dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 82. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada Magdalene. Silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Magdalene Domesa Daivo daripada SK Putrajaya Presin 82. Terima kasih Magdalene. Kemudian kita ada Travanes. Silakan Travanes.
Hai, nama saya Trawanis. Saya dari SK. Baik. Ya, terima kasih. Dan tak sekali kita ada rakan kita yang bernama Pugalenti. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Pugalenti. Saya dari Sekolah Putrajaya Presin 82. Baik, terima kasih. Itu dia 5 murid-murid SK Putrajaya Presin 82 yang akan bersama-sama dengan kita. Baiklah Cikgu Azmarina, saya nak tanya. Ya, apa yang boleh. Cikgu nyanyikan tadi dan adakah ia kena mengena dengan apa yang kita nak belajar pada hari ini, Cikgu? Betul. Hari ni kita akan belajar tentang nilai hemat tinggi. Nak tahu hemat tinggi itu apa, kawan-kawan? Kita saksikan video ini. Ada video, Cikgu? Ada. Ada. Baiklah, jom sama-sama kita saksikan. Isaac, apa yang anda faham tentang hemat tinggi? Hemat tinggi ialah beradab sopan dan berbudi pekerti. Contohnya, saya mengucapkan terima kasih kepada guru kerana mengajar saya. Kakak-kakak, apa tu hemat tinggi? Hemat tinggi itu kena bersopan, hormat guru, jaga adik, jangan bergaduh dengan kawan. Hemat tinggi terhadap jiran. Kita patut beradab sopan terhadap jiran. Saya sentiasa menggunakan nada suara yang sesuai apabila bercakap dengan jiran-jiran saya. Saya tidak akan menggunakan nada yang tinggi. Apabila berbual dengan jiran saya, juga akan menjaga tutur kata saya. Kalau tutur kata saya sopan, jiran mesti suka dan bangga. Saya juga berasa gembira. Baiklah, itu dia perkongsian dari rakan-rakan kita berkenaan dengan apa itu hemat tinggi, sopan santun dan sebagainya. Terima kasih kawan-kawan. Jadi saya nak tanya Cikgu, apa lagi kita akan belajar pada hari ini, Cikgu? Okey. Hari ini kita akan belajar tentang hemat tinggi, tapi sebelum kita belajar, kita nak tanya dulu murid-murid kita yang kita bersama kita ni, apa yang mereka tahu tentang hemat tinggi tadi? Melalui video tadi, apa yang kamu tahu? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba jawab? Angkat tangan. Saya. Okey, Logan yang sungguh bersemangat, sila. Apa yang Logan tahu tentang hemat tinggi? Jangan bergaduh dengan ibu bapa. Jangan bergaduh. Baik. Okey, betul. Jangan gunakan bahasa yang kasar dengan ibu bapa kita. Ya. Betul. Okey, betul. Ada lagi yang nak kongsikan? Saya cikgu. Madeline pula, silakan. Selalu mengikut kata mereka. Jangan melanggar arahan mereka. Baik, patuh pada ibu bapa. Baiklah. Okey. Okey, sekarang kita ada lagi nak akan kongsikan? lihat dulu apa maksud hemat tinggi. Okey, baiklah. Cikgu, sebelum kita pergi kepada sesi pembelajaran kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Rakan-rakan di rumah bersedia dengan pen dan kertas untuk kelas kita. Jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Badak, 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 dak, dak, dak. Itik, 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 tik, tik, tik. Arnab, 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 nap, nap, nap. Mari belajar
Semua salah lirik pula cikgu. Beradab sopan. Beradab sopan, itu dia tajuk kita pada hari ini untuk kelas pendidikan moral kita. Baiklah, sebelum kita mulakan kelas kita, saya nak minta cikgu untuk sanitasi tangan. Boleh. Baik, saya juga cikgu saya ambil lah. Saya punya ni. Okey, baiklah. Okey cikgu, saya rasa rakan-rakan kita di rumah pun dah bersedia untuk kelas pendidikan moral kita pada hari ini. Tajuk kita adalah beradab sopan dalam pergaulan. Kita mulakan cikgu? Boleh. Baik, jom cikgu silakan. Okey. Ini adalah maksud kepada hemah tinggi. Okey, sebab Nisa, ramai murid-murid kita dia mereka sering salah faham hemah tinggi dan juga baik hati. Okey? Hemah tinggi maksud beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Baik. Okey, maksud dia di sini adalah kelakuan, tutur kata yang berhemah tinggi adalah sesuatu yang sopan, yang menggunakan perkataan tutur kata yang lemah lembut, baik. Maksud baik hati pula, kita membantu dengan seikhlas hati. Okey, itu perbezaan dia. Okey, dah tahu maksud tu, sekarang kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Saya baru nak tanya, kotak apa ni cikgu? Besar betul. Itulah. Okey, kita minta murid-murid untuk meneka apakah yang terdapat dalam kotak ini. Tapi cikgu akan tanya soalan. Soalan ini berdasarkan pengetahuan sains kamu. Okey? Baik. Kita buka dulu, kita tengok dulu. Wah. Sikit cikgu, jangan bagi mereka nampak. Itulah. Okey. Okey, sekarang ia bertelur, bukan melahirkan anak. Haiwan ini bertelur, bukan melahirkan anak. Baik. Apakah haiwan itu? Rasa-rasanya lah. Kata kunci pertama dia bertelur. Kura-kura? Salah. Travanis. Apa jawapan Travanis? Ia boleh berenang di dalam air, di dalam kolam. Ikan, cikgu. Ikan. Dia juga boleh hidup di darat. Badak. Badak. Tapi badak tak bertelur. Salah. Betul. Badak tidak bertelur. Apa lagi? Yang bertelur Navin boleh berenang di kolam. Navin tahu tak apa jawapannya Navin? Cikgu. Ya. Okey, Travanis. Krokodil. Krokodil. Apa tu buaya? Tapi ia juga boleh hidup di darat. Dia mempunyai paruh. Ada paruh. Buaya tak ada paruh. Lagi. Ia mempunyai paruh. Katak mempunyai paruh. Salah. Okey. Shark. Shark. Apa tu? Ikan jerung? Salah. Okey, kata kunci yang kedua. Tadi kita ada nyanyi dalam lagu. Haiwan ini, dia bertelur, dia boleh hidup atas darat dan juga boleh berenang dan dia ada paruh. Siapa tahu jawapannya? Saya cikgu. Madeline? Okey, Madeline. Ini itik. Itik. Ya, betul. Jadi kita akan keluarkan ia sekarang. Okey, itik dan anaknya. Okey, yang kedua, ia tidak bertelur tetapi ia melahirkan anak. Ia mempunyai telinga yang panjang. Haiwan ini mempunyai telinga yang panjang. Arnab. Pegalinti kata arnab. Ya, betul. Arnab. Okey. Sekarang kita keluar haiwan yang ketiga ini. Yang ketiga. Besar. Suka berendam di dalam air. Suka berendam. Badak? Mungkin betul dan memang betul pun. Ia adalah badak. Okey. Cikgu simpan dulu kotaknya. Kita nak buat apa ni dengan haiwan-haiwan ni cikgu? Okey. Ini sebenarnya Nisa adalah watak kepada sebuah cerita. Sebuah cerita? Ya. Hari ini kita akan mendengar cerita. Okey? Nak dengar cikgu bercerita tak? Nak dengar tak semua? Kalau nak dengar, bagi double thumbs up macam ni. Double thumbs up. Okey, jom kita dengar cerita. Rakan-rakan di rumah, jom kita dengar sama-sama cerita cikgu. Okey, Arnab yang berhemah tinggi. Okey? Arnab yang berhemah tinggi. Okey, cerita dia macam mana? Kita tengok. Pada satu hari,
Si Arnab sedang memancing di kolam. Okey, bayangkan Arnab ini memancing di kolam. Okey, kemudian apa terjadi? Badak pun datang untuk apa? Adakah memancing? Tidak. Badak Tidak. suka buat apa? Dia suka berendam, cikgu. Dia berendam. Dia nak datang untuk berenang. Tapi badak ni apabila ternampak sang Arnab sedang memancing, dia pun memalingkan mukanya dan ingin pergi. Dia tak jadi berendam, cikgu? Tak. Okey. Tengok tu dia pun membatalkan hasratnya. Okey. Si Arnab ternampak kelakuan badak tadi. Dia bertanya, Arnab, badak, dia cakap macam tu. Tengok, badak, marilah ke sini. Okey. Si badak berkata, tak mengapalah Arnab, kamu sedang memancing. Saya tidak mahu mengganggu kamu. Baik. Okey, Arnab ni kata, apa tujuan kamu sebenarnya? Saya ingin berendam dan juga berenang. Tapi kalau dia berendam dan berenang, apa terjadi kalau dia tengah memancing? Apa agaknya berlaku, kawan-kawan? Orang tengah memancing. Ikan akan lari. Betul. Tapi Arnab ni dia baik hati. Dan juga dia berhemah tinggi. Dia kata, tak apalah. Berenanglah, saya dapat menyaksikan kehebatan kamu. Wow. Jadi dia pun tak jadi pancing. Dia suruhlah badak ni berendam dan berenang. Dia saksikan kehebatan badak berendam. Baik. Okey, selepas tu dah berendam, selesai, dia pun sambunglah memancing. Sang Arnab ni sambung. Okey. Tak lama kemudian, itik pula datang. Alamak. Okey. Datang anak si dia. ibu itik ni datang bersama anaknya. Untuk apa rasa-rasanya? Memancing juga kah? Tidak. Okey. Yes, dia nak melatih anaknya untuk berenang. Okey, menjadi perenang yang hebat. Tetapi apabila dia nampak sang Arnab, si ibu itik ni tak jadi. Dia kata, tak naklah mengganggu. Nanti tak dapat ikan. Lepas tu dia patah balik. Dia patah balik. Tapi sang Arnab ni kata, nanti dulu. Kenapa? Dia kata, kenapa muka sedih ni? Si ibu itik ni sedih tak dapat ajar anak dia berenang. Kenapa sedih ni? Lepas tu dia pun cakap, dia nak ajar anak dia berenang. Okey? Si Arnab kata, tak apalah. Okey, tidak mengapa. Dia kata, janganlah berfikiran gitu. Ia memang perlukan latihan untuk menjadi perenang yang hebat. Okey, dia pun membiarkan ibu itik dan anak itik menjalani latihan. Baiklah. Okey. Si ibu itik dan anaknya pun berasa gembira dan berterima kasih. Okey, tapi si Arnab pulang dengan hati yang gembira walaupun tidak mendapat seekor ikan. Oh, gembira, cikgu. Tapi dia kan tak jadi memancing. Ya, itu yang cikgu nak tanya kepada murid-murid. Mengapa sang Arnab berasa gembira walaupun tidak mendapat seekor ikan? Okey, siapa boleh jawab? Ya. Sebab dia baik hati. Baik hati. Yang perkataan yang sebenarnya, baik hati itu suka membantu. Yang ini dia tetap berasa gembira walaupun dia tidak mendapat ikan. Apa perkataan yang tepat? Beradab sopan. Lagi? Bertolak ansur. Bertolak ansur. Lagi? Ada lagi? Dia punya sifat baik hati. Lagi satu perkataan. Berhemah. Tinggi. Yes, dia mempunyai sifat berhemah tinggi. Okey, sekarang cikgu nak tanya, apakah watak kegemaran kamu? Siapa nak kongsikan? Logan, apa watak kegemaran Logan? Tak faham tak dia. Watak kegemaran yang kamu pilih dalam cerita ni, kamu suka yang mana? Arnab, badak atau itik? Okey, Travanis angkat tangan. Travanis, silakan. Arnab. Dia suka Arnab. Arnab juga. Okey, Pugalenti suka yang mana?
Arnab juga. Arnab. Arnab Magdalene suka juga. Arnab juga ke? Madeline? Ya, cikgu. Suka Arnab. Okey. Navin pun suka Arnab ke? Ya. Semua orang suka Arnab lah, cikgu. Sebab Arnab ini menunjukkan apa tadi perlakuan yang kita pelajari hari ini? Berhemah. Hemah tinggi. Yes, berhemah tinggi. Okey, hemah tinggi maksudnya dia tetap rasa gembira apabila melihat orang lain gembira. Ya. Mempunyai hati yang besar. Okey? Baiklah. Sekarang cikgu nak kamu sebutkan apakah contoh perlakuan hemah tinggi yang pernah kamu lakukan di rumah? Kita mulakan satu persatu ya. Kita mulakan dengan Navin. Kongsikan satu perlakuan hemah tinggi yang anda lakukan di rumah. Membasuh pinggan dan mangkuk. Membantu ibu bapa. Dia Membantu bantu ibu basuh bapa. pinggan. Okey. Baik, bagus. Seterusnya Travanes. Saya menyapu rumah. Menyapu rumah juga membantu ibu bapa. Ada lagi tak yang lain? Galanti pula macam mana? Cuci kereta dengan ayah. Meluangkan waktu bersama-sama. Baik, Madeline? Membiarkan adik menggunakan tandas terlebih dahulu. Bertolak ansur dengan adik-beradik. Logan, apa perlakuan hemah tinggi yang Logan lakukan? Menolong ayah membaiki lori. Ya, Ayah membaiki lori. Baik. Nampaknya cikgu memandangkan rakan-rakan kita ni semua duduk di rumah sekarang ni, mungkin mereka banyak membantu ibu bapa, meluangkan masa dengan adik-beradik dan bertolak ansur. Okey. Tapi ingat, kata kunci kepada hemah tinggi adalah beradab sopan dan juga apa tadi Niza? Beradab sopan dan berperibadi mulia. Okey, maksud dia beradab sopan dan berbudi mulia ni, berbudi pekerti mulia adalah mereka menggunakan tutur bahasa yang sopan. Okey, baik hati dia membantu. Tetapi hemah tinggi dia menggunakan tutur kata yang sopan, perlakuan yang baik. Contoh tumpang lalu, begitu. Okey? Atau merendahkan suara apabila berkata-kata dengan ibu bapa atau ahli keluarga. Okey, itu adalah hemah tinggi. Okey, boleh tak perbaiki contoh hemah tinggi kamu tersebut? Ada lagi yang nak berikan contoh? Sebab tadi cikgu nampak ia lebih kepada baik hati, membantu. Ya, membantu. Okey, hemah tinggi ni contohnya kalau dengan guru pun kita perlu berhemah tinggi. Ya. Dengan ahli keluarga pun perlu berhemah tinggi. Ya. Dalam masyarakat kita pun perlu berhemah tinggi. Dengan jiran-jiran, orang mendengar nasihat ibu bapa. Ya, betul. Mendengar nasihat ibu bapa. Okey, itu adalah hemah tinggi. Lagi apa? Nampaknya mereka sudah faham Nisa ya? Ya, ada lagi yang nak kongsikan? Navin? Ada nak kongsikan? Tak ada? Madeline? Travanes. Okey, Travanes. Mendengar nasihat cikgu. Okey, mendengar nasihat guru. Bagaimana nada suara kita bercakap dengan guru? Bila bercakap dengan guru tu macam mana? Lembut. Navin? Yes, lemah lembut. Dengan sopan. Dengan sopan, lemah lembut. Okey, lagi apabila kita melintas di hadapan guru atau orang yang lebih tua daripada kita, apa yang perlu kita lakukan? Siapa nak cuba jawab? Adakah kita perlu jalan saja macam ni? Kita perlu tunduk. Ya, tunduk dan beri hormat. Itu adalah cara hemah tinggi. Okey? Okey, sekarang kita akan Nisa. Tidak menyampuk ketika ibu bapa bercakap. Tidak menyampuk. Tidak menyampuk. Ya, betul. Itu adalah sifat hemah tinggi. Siapa yang cakap tadi? Cikgu nak bagi dia markah, 100 markah. Siapa tadi? Saya. Okey, Pugalanti. Okey. Bagus, baik. Kebanyakan dari mereka dah memahami rakan-rakan di rumah pun macam mana. Semuanya faham ya macam mana kita nak berhemah tinggi dan berbudi pekerti mulia. Bukan sahaja dengan ibu bapa, adik-beradik tetapi dengan orang sekeliling kita. Dengan rakan-rakan pun kena berhemah tinggi. Dengan jiran dan guru-guru pun kena berhemah tinggi. Baiklah. Okey.
Sekarang kita akan pergi kepada sesi untuk mengenal pasti situasi, sama ada situasi ini beradab sopan, iaitu hemat tinggi, atau tidak beradab sopan. Saya mohon Nisa untuk pick up atau ambil nama murid-murid ni. Siapa yang telah dicabut namanya oleh Nisa, cikgu nak dia jawab situasi yang ada dalam paparan ni nanti, sama ada mengatakan situasi tersebut beradab, sopan atau tidak beradab. Kalau situasi tersebut memaparkan tidak beradab sopan, okey, murid-murid ni dia kena betulkan, Nisa. Kalau kita pergi ke rumah jiran dengan baju tidur, tak beradab sopan. Okey, so murid kena betulkan. Macam mana cara nak pergi ke rumah jiran? Dengan beradab sopan. Pakai pakaian yang kemas. Ya, baiklah. Sebelum kita pilih nama ni, dalam ni tengok ada nama-nama rakan kita ni. Jadi sebelum kita lakukan aktiviti, kita akan berhenti rehat seketika. Maulah saya pula yang tersasul, tak sabar agaknya nak main permainan ni. Berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali menonton teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ke teras Didik TV KPM. Dalam kotak di tangan Nisa ni ada nama murid-murid dari SK Putrajaya Presin 82 yang mana kita akan lakukan aktiviti untuk segmen kali ini bersama dengan Cikgu Azmarina. Nampaknya rakan-rakan kita ni dah tak sabar-sabar dan yang di rumah boleh turut sama menjawab akan situasi yang akan diberikan. Jadi cikgu, saya akan cabut nama mereka. Siapa agaknya yang kena? Kita goncang dulu. Okey, saya pilih satu nama. Okey, kertas berwarna biru ini mengandungi nama Travanes. Okey, Travanes. Kita tengok situasi yang pertama. Jom. Okey, baiklah Travanes. Okey, situasi pertama. Saya mentertawakan seseorang yang terjatuh. Travanes, beradab atau tidak beradab perbuatan ini? Tidak beradab. Tidak beradab jawapannya. Okey, tidak beradab. Okey, macam mana kita ingin ubah situasi tidak beradab kepada beradab? Apa yang perlu dilakukan jika kamu melihat seseorang terjatuh? Travanes, kuatkan sikit suaranya ya. Tolong angkat. Tolong angkat. Tolong angkat. Yes, betul. Kita tolong angkat orang yang terjatuh tersebut. Okey? Kita pergi situasi kedua, Nisa. Okey, nama yang kedua. Nisa goncang dulu. Tada! Okey, nama kedua yang Nisa akan ambil adalah kertas berwarna merah jambu ini. Kita ada nama Magdalene untuk situasi kedua. Sesuai warna merah jambu dengan bunga seorang, perempuan seorang dalam kita punya Google Meet. Baik. Okey, Magdalene, kita tengok situasi kedua. Saya memasang radio dengan kuat pada waktu malam. Nak dengar Justin Bieber punya lagu ke apa ke waktu malam ni. Boleh tak beradab sopan atau tidak beradab sopan, Magdalene? Tidak beradab sopan, cikgu. Ya, betul. Tidak beradab sopan. Jadi, bagaimana kita nak ubah situasi ini menjadi situasi yang beradab sopan? Memerlahankan radio itu. Ya, memperlahankan suara radio tersebut. Okey, baiklah, betul. Sekarang kita pergi situasi ketiga, Nisa. Situasi ketiga, siapakah yang bertuah? Okey, nama yang ketiga adalah tiba-tiba tak nak buka pula, cikgu. Okey. Itulah. Kertas yang berwarna hijau.
ada nama Navin. Okey, baiklah Navin. Okey. Lihat paparan ni, situasi ketiga. Saya tidak membuang sampah ke kawasan rumah jiran. Beradab sopan atau tidak beradab sopan? Beradab sopan, cikgu. Ya, betul. Beradab sopan. Okey, Navin buang sampah di mana? Saya membuang sampah di dalam tong sampah. Yes, buang sampah di dalam tong sampah. Okey, kita boleh pergi next? Baik. Okey, situasi keempat. Siapakah yang akan jawab situasi keempat? Bisa cari. Tering. Dapat kertas berwarna jingga atau oren. Ini nama Logan. Silakan Logan, situasi keempatnya. Okey, mari kita lihat. Saya tidak mengambil barang orang lain tanpa meminta kebenaran. Okey, beradab sopan atau tidak beradab sopan? Adab sopan. Saya tidak mengambil barang orang lain. Maknanya kamu tak ambil barang orang lain tanpa minta kebenaran dia dahulu. Beradab sopan atau tidak? Tidak beradab sopan. Tidak beradab sopan. Okey, cikgu, mungkin Logan tak berapa faham maksud ni. Okey. Maksud di sini, okey, Nisa ada barang. Okey. Ini barang saya. Contoh, cikgu bagi Nisa ada barang. Tapi cikgu tak ambil barang dia. Kalau cikgu tak minta kebenaran dia. Kalau cikgu dah minta, Nisa, boleh tak saya pinjam barang awak? Baik, boleh pinjam. Itu baru cikgu ambil. Kalau Nisa tak bagi kebenaran tak atau boleh pinjam, cikgu tak minta, cikgu tak ambil. Betul tak? Kalau kita tak minta, kita tak boleh ambil. Betul atau tidak, Logan? Betul. Jadi beradab atau tidak beradab? Dia tidak ambil barang orang lain tanpa meminta kebenaran. Jadi dia beradab atau tidak beradab? Beradab sopan. Ya, beradab sopan. Okey, baiklah. Okey, kita tengok situasi yang kelima. Yang kelima, nama yang terakhir, kita tahulah siapa ni. Pugalenti, situasi kelima untuk anda. Okey, Pugalenti. Okey. Saya menengking dengan kasar sesiapa yang tidak memakai pelitup muka. Okey, Pugalenti. Kamu menengking dengan kasar. Wai, pakai. Wai, kenapa tak pakai? Boleh tak macam tu? Beradab sopan atau tidak beradab sopan? Tidak beradab sopan. Betul. Kita kena tegur dengan cara yang baik. Walaupun perbuatan tersebut salah, kita tidak boleh menengking seseorang. Okey? Apa garanti? Okey. Cara nak menegur seseorang jika tidak memakai pelitup muka. Boleh Pugalenti kongsikan dengan cikgu dan juga rakan-rakan lain. Macam mana cara? Okey, kalau cikgu datang dekat Pugalenti, tak pakai pelitup muka. Logan marah cikgu tak? Cikgu kenapa tak pakai? Boleh ke? Atau Pugalenti tegur dengan cara baik. Macam mana? Macam mana Pugalenti nak tegur? Ubah situasi ni. Cakap dengan sopan. Contoh ayat. Contoh nak tegur cikgu macam mana? Macam mana nak cakap dekat cikgu? Cikgu, tolong. Cikgu? Sila pakai. Hilang dah. Okey. Okey, siapa nak bantu Pugalenti? Okey, Travanes. Macam mana Travanes nak tegur seseorang supaya pakai pelitup muka? Cikgu, tolong memakai pelitup muka. Ya, lembut je suaranya. Cikgu, tolong pakai pelitup muka. Cikgu pun rasa macam, terima kasih Travanes sebab ingatkan cikgu. Cikgu terlupa. Okey, cikgu akan kata demikian. Tapi kalau kamu marah cikgu, cikgu ni kenapa tak pakai? Itu tidak beradab sopan. Akan buat cikgu rasa macam sedih, terasa hati. Okey? Sekarang ada satu soalan bonus di sini. Situasi ke-6. Kita tengok siapa yang boleh jawab situasi ini. Siapa boleh jawab? Angkat tangan laju-laju. Okey, saya sengaja makan di hadapan jiran yang sedang berpuasa. Okey.
Travanis dah angkat tangan dengan lajunya. Okey, Travanis dulu. Pegelanti terlewat sikit. Okey. Apa jawapan dia? Beradab atau tidak beradab? Tidak beradab. Tidak beradab. Tidak sopan. beradab. Kamu ada rakan-rakan yang Islam di sekolah? Yang beragama Islam, yang berpuasa di sekolah? Ada kan? Ada tak? Ada. Apabila mereka puasa, kamu boleh makan di depan dia orang, di hadapan mereka? Tidak. Kita Tidak menghormati boleh. perbezaan agama, memandangkan kita Malaysia hidup dalam berbilang kaum, berbilang agama. Ya, kita perlu menghormati di antara satu sama lain. Itu adalah sifat hemah tinggi. Okey, meraihkan perbezaan agama di antara satu sama lain. Okey, sekarang cikgu nak tanya apa kepentingan sifat hemah tinggi ni kepada kenapa? kita, kepada orang lain, apa kepentingannya? Kenapa kita kena berhemah tinggi, kawan-kawan? Tadi kita dah tengok situasi, hemah tinggi itu adalah beradab sopan ya. Jadi beradab sopan dan berbudi pekerti mulia itu adalah maksud kepada hemah tinggi. Nanti tanya, cikgu tadi sebut hemah tinggi, lepas tu cikgu cakap beradab sopan ni. Mana satu? Okey, beradab sopan dan berbudi pekerti mulia adalah maksud kepada hemah tinggi. Okey, sekarang apa pentingnya sifat hemah tinggi ni? Kenapa kamu perlu lakukan hemah tinggi ni? Perlu ada nilai hemah tinggi dalam diri kamu. Ada nak cuba jawab? Magdalene tahu tak kenapa? Magdalene, kenapa kita kena bersopan santun, berbudi pekerti mulia dengan orang sekeliling? Supaya orang di sekeliling akan sayang dan percaya pada kita. Ya, betul. Pandai Magdalene. Okey, 10 markah untuk Magdalene. 10 markah. Okey, yang kedua, cikgu nak Travanis cuba. Semua orang perlu mencuba. Apa pentingnya sifat atau nilai hemah tinggi ni? Kenapa kamu perlu beradab sopan dengan guru, dengan rakan-rakan, dengan ibu bapa, dengan masyarakat? Kenapa? Tadi yang pertama, Magdalene dah kongsikan dengan kita akan disayangi. Kalau kamu cakap sopan, kamu rasa apa kesannya pada diri kamu? Apa pentingnya? Tak dengar, tak jelas, Travanis. Hidup akan lebih macam mana? Cerah. Hidup bukan cerah. Hidup akan lebih sejahtera. Aman sejahtera. Okey, hidup akan aman sejahtera. Okey, kita tengok Pugalanti. Pugalanti ada jawapan ke? Ada. Okey, apa jawapan kamu? Apakah kepentingan hemah tinggi? Adab sopan ni, apa pentingnya? Pugalanti? Hilang pula, tak mengapa. Okey, ada lagi. Okay. Navin, nak cuba Navin? Kalau kita berbuat baik dengan orang, dipandang seorang yang beradab, dipandang tinggi atau dihormati. Dipandang tinggi betul. dan dihormati. Dipandang tinggi dan dihormati. Betul tu. Okey. Logan? Logan? Suasana yang gembira. Suasana yang gembira. Betul. Suasana gembira. Kalau kita cakap baik-baik akan jadi suasana yang gembira. Kalau kita cakap marah-marah, tengking-tengking, cikgu masuk sekolah terus marah-marah kamu, kamu pun dah rasa sedih, tak gembira Nisa kan? Belajar pun, cikgu marah-marah saya. Macam tu. Okey, sekarang ini cikgu kongsikan yang ni apakah tindakan kamu? Okey, yang ini sekejap kita tengok kepentingan hemah tinggi. Okey, satu, mengeratkan perhubungan. Okey, mengeratkan perhubungan. Yang kedua, mengelakkan persengketaan. Tahu tak apa maksud persengketaan? Persengketaan tu apa? Pergaduhan. Betul, pergaduhan. Okey, yang ketiga, hidup aman sejahtera. Betul. Keempat,
Masyarakat bersatu padu. Kelima, dipandang tinggi atau dihormati. Yang keenam, suasana akan menjadi lebih gembira. Bahagia. Okey, saya nak tanya tadi Nisa kepada murid-murid. Okey, apakah tindakan kamu jika kamu meminjam komputer riba seseorang dan tidak sengaja menjatuhkannya? Alamak. Komputer tersebut pecah dan rosak. Apa tindakan kamu? Ni soalan bonus ni juga. Ganti kata kena ganti. Menggantikannya. Okey, betul. Minta maaf. Minta maaf. Okey, Navin? Navin? Meminta maaf dan membaikinya. Ya, betul. Okey, untuk pengetahuan kamu, meminta maaf dan mengaku kesalahan adalah juga sifat yang mulia, iaitu hemah tinggi. Okey, bukan saja perlu bertutur sopan, bercakap lemah lembut, tapi mengaku kesalahan dan juga meminta maaf juga dikira sebagai berhemah tinggi. Maknanya kan cikgu, bila kita lakukan sesuatu, kita tak sengaja rosakkan barang atau buat kesalahan, tak adalah kita tak nak mengaku, bukan salah saya. Kena mengakui kesalahan dan jadi lebih baik untuk masa akan datang. Barulah betul berhemah tinggi dan beradab sopan serta berbudi pekerti mulia. Okey, ada yang nak kongsi pengalaman tak pernah mengakui kesalahan kamu dan juga meminta maaf? Cikgu, saya rasa saya nak bagi sedikit masa kepada murid-murid kita ni untuk fikir apa yang mereka nak kongsikan. Kita akan berhenti seketika yang di rumah. Boleh jawab sama-sama. Jumpa anda selepas ini di Teras Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali ke Teras Didik TV KPM. Sebentar tadi kita tinggalkan murid-murid kita dengan perkongsian tentang situasi di mana pernah tak berlaku mereka tak sengaja melakukan kesalahan dan perlu meminta maaf. Jom kita tanya dengan salah seorang murid kita. Siapa yang nak kongsikan situasi yang pernah berlaku kepada adik-adik? Ada tak yang nak kongsikan? Okey, Magdalene. Silakan, Magdalene. Meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Itu perkongsian daripada Pugalenti. Magdalene tadi ada angkat tangan. Silakan, Magdalene. Ibu pernah berpesan pada saya untuk menjemur pakaian tetapi saya lupa. Selepas itu saya meminta maaf kepada ibu saya semula. Ya, itu antara yang pernah berlaku. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada kesan pengabaian. Apa akan berlaku, cikgu? Ya, apa akan berlaku jika kamu tidak berhemah tinggi? Okey, sebelum kita pergi kat sini, kita tanya dulu murid-murid. Rasa-rasanya lah, apa yang akan berlaku jika kamu tidak mengamalkan sikap berhemah tinggi? Nanti baru cikgu tunjukkan jawapan cikgu. Okey, Navin dah angkat tangan, cikgu. Okey, Navin. Pergaduhan, ya, mungkin. Nanti kita saksikan sama-sama ya, pergaduhan. Navin kata pergaduhan atau persengketaan. Okey, lagi? Ada lagi nak kongsikan apa akan berlaku kalau kita tidak berhemah tinggi dengan orang sekeliling kita? Okey, Logan. Okey, Logan. Ayah suruh membuang kotak di dalam tong sampah tetapi saya bermain game dan saya minta maaf kepada ayah saya balik. Lepas tu apa berlaku kalau Logan tak berhemah tinggi dengan ibu bapa?
Kalau tak minta maaf, apa terjadi? Ayah akan marah. Marah. Ya, akan dimarahi, akan tidak disukai. Okey. Kerana tidak menepati janji. Ya, Baik. betul. Sekarang Madeline, boleh bagi tahu tak apa kesan pengabaian sikap hemat tinggi ni? Kalau kamu tak lakukan di sekolah, tidak berbicara dengan sopan, lemah lembut, apa kesan dia? Orang akan berasa marah dan tidak suka pada kita sebab kita bersikap tidak berhemat tinggi. Tidak disukai. Tidak disukai, betul. Okey, sebelum cikgu pergi kepada jawapan cikgu, ada lagi yang nak kongsi jawapan? Okey, Travanis, silakan. Travanis. Ya, Travanis? Jiran tidak bersatu padu. Jiran tidak bersatu padu. Jiran tak nak kawan kamu sebab kamu cakap kasar dengan dia. Ya, jiran nampak kita, jiran terus masuk rumah. Macam tu. Kalau kita tidak menggunakan bahasa yang sopan atau tidak menunjukkan perilaku yang baik, jiran pun jadi tak suka. Okey, itu saja? Ada lagi yang nak kongsikan? Ada lagi nak kongsi? Tidak ada ya? Okey, tiada. Okey, kita jawapan tengok satu. Betul. Siapa yang cakap persekitaran dan pergaduhan tadi? Saya rasa tadi Pugalenti kot dia jawab. Okey, betul. Akan mewujudkan persengketaan dan juga pergaduhan. Okey, lagi. Tidak disukai. Tidak disukai dan juga tidak dihormati. Orang yang tidak bercakap sopan, orang lain pun tidak akan beradab sopan dengan mereka. Ya. Okey? Kalau kamu nak orang hormat kamu, kamu kena hormat orang lain dahulu. Betul. Okey, yang ketiga, tiada persefahaman. Okey, faham tak ni apa maksud tiada persefahaman ni? Selalu ayat-ayat macam ni jadi macam apa cikgu cakap ni? Faham pula ke apa ni? Apa persefahaman maksud dia? Siapa yang tahu? Siapa tahu persefahaman? Wujud persefahaman atau tiada persefahaman? Saya rasa kan cikgu, persefahaman ni apabila kita tidak sehaluan mungkin dengan jiran-jiran dah jadi pergaduhan, berebut pula tempat nak letak kereta. Pokok bunga awak masuk dalam pagar saya, tak ada persefahaman. Ya, itu adalah contoh tiada persefahaman. Okey, faham ya? Okey, sekarang kita tengok nombor 4. Masyarakat berpecah belah, tidak bersatu padu. Kalau kepentingannya tadi dia bersatu padu, kesan mengabaikan sikap hemat tinggi, masyarakat akan berpecah belah. Okey. Lagi tidak aman. Okey, tidak aman. Dan juga timbul rasa benci dan atau marah. Kalau boleh kita tak naklah benci-benci marah-marah orang sekeliling cikgu kan? Betul. Okey. Jadi penting untuk kita berhemah tinggi. Macam mana kawan-kawan cikgu kami? Tidak ditenteram. Tidak tenteram. Pugalenti cakap. Betul Pugalenti, tidak tenteram. Okey. Kita pun tak naklah bermasam muka kan dengan jiran-jiran, mesti kena baik-baik dengan kawan-kawan, guru-guru di sekolah. Betul tak kawan-kawan? Betul. Betul. Itu adalah kesan kepada pengabaian sikap hemah tinggi. Okey, sekarang cikgu nak kamu nyatakan semula apa yang kamu telah pelajari daripada mula sampai akhir. Apa yang kamu faham? Ya. Nanti kata ya faham. Tapi sebenarnya tak faham Nisa. Ya. Ya, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Logan ya? Apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu dapat pada hari ini? Tentang apa? Okey, kita mula daripada Madeline lah. Ya, Logan? Bertanggungjawab. Ya, bertanggungjawab untuk menjadi seorang anak yang berhemat tinggi. Okey, seorang murid yang bersopan. Okey, Itu Madeline. jawapan Logan Madeline. Apa yang anda dapat belajar pada hari ini? Dengan mengamalkan sikap dengan bersikap hemat tinggi, kita dapat mengeratkan hubungan dengan jiran, kawan-kawan dan keluarga. Ya, betul. Mengeratkan hubungan. Okey, lagi? Apa yang anda dah pelajari? Siapa lagi nak kongsikan?
Pugalenti ke? Ibu bapa bersayang dengan kita. Ibu bapa lebih sayang. Ya, betul. Baik Pugalenti ni. Sayang dengan sesama keluarga ya. Baik. Tadi Travanis ada angkat tangan cikgu. Okey, Travanis. Travanis, apa yang kamu dapat pada hari ini? Kita belajar daripada mula tadi sampai akhir. Apa yang kamu belajar pada hari ini? Rasa-rasanya apa? Yang kamu ingat apa yang kita belajar? Perpaduan yang terdapat masyarakat. Perpaduan dalam masyarakat. Ya, Itu perpaduan penting. dalam masyarakat. Okey, Navin. Navin. Kita perlu bersopan bila bercakap. Ya, kita perlu bersopan bila bercakap. Itu dia perkongsian daripada murid-murid SK Putrajaya Persin 82 terhadap apa yang telah kita pelajari. Sekarang saya nak minta Cikgu Azmarina pula untuk kongsikan dengan semua yang menonton kesimpulan terhadap apa yang telah kita belajar hari ini. Cikgu, silakan. Okey, baiklah. Okey, untuk pada hari ini kita mempelajari tentang nilai hemah tinggi. Okey, nilai hemah tinggi ni maksud dia beradab sopan dan berbudi pekerti mulia. Okey. Baik hati, bantu-membantu tu adalah salah satu sikap. Contoh-contoh. Tapi ia lebih kepada pertuturan, sopan, semua tu. Okey, tadi kita telah mempelajari tentang kepentingan hemah tinggi dan juga kesan pengabaian hemah tinggi. Baik. Okey, pelbagai situasi yang kita boleh elakkan, situasi yang tidak baik, kita boleh elakkan jika kita mengamalkan sikap hemah tinggi. Ya, betul tu. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Azmarina dan juga murid-murid dari SK Putrajaya Persin 82. Terima kasih kepada semua yang menonton. Diharapkan apa yang telah kita belajar hari ini memberi manfaat kepada anda semua dan boleh kita amalkan sikap bersopan santun dengan orang sekeliling. Kita akan akhiri episod kali ini dengan nyanyian lagi sekali sebab saya tengok tadi seronok je Cikgu Azmarina nyanyi. Saya pun nak nyanyi juga. Boleh Cikgu? Okay, boleh. Boleh tak Cikgu buat magic? Mana lirik tadi? Boleh. Cikgu buat magic. Saya nak kita tengok magic. Magic. Satu lagi. Lagi satu Cikgu. Oh. Ya, okey. Okey. Saya dah nampak lirik dia. Saya nak pinjamlah mikrofon stand Cikgu ni. Jom. Semua kita nyanyi sama-sama. Okey, saya akan pakai ni. Baik. Okey. Okey, murid-murid boleh tengok lirik kata dan nyanyi sama-sama semua. Terima kasih kepada semua yang menonton. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye semua. Jom kita nyanyi. Badan itik anak, jaga pergaulan, hemah tinggi beradab, boleh jadi teladan. Badak, 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 dak, 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 itik, 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 tik, 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 arnab, 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 nak, 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 mari beradab sopan. Hemah tinggi merupakan sikap beradab sopan dan berbudi pekerti mulia yang patut kita amalkan dalam pergaulan harian. Seseorang individu patut menjaga tutur kata dan tingkah laku apabila berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain agar tidak menyinggung perasaan seseorang atau menyebabkan ketidakselesaan kepada seseorang itu. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengutamakan penerapan nilai-nilai murni di kalangan anak-anak kita di sekolah. Nilai-nilai murni seperti nilai hemah tinggi haruslah diterapkan kepada anak-anak kita sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur buluh ialah dari debunya. Pentingnya nilai hemah tinggi ini kepada anak-anak kita kerana nilai ini akan dapat membantu anak-anak kita untuk membentuk diri mereka untuk menjadi seorang insan yang beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan harian mereka. Didik TV KPM